A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'wati ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Kita bertemu pada hari ini, cuma rasa agak jauh sikit sebab meja ni kot yang biasa depan lagi. Boleh berduduk line depan sikit. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu hari ini untuk kita sama-sama menyambung perbincangan kita dengan buku Travelog Iman ni. Dan saya ingat mungkin ni last lah, hari last untuk buku ni kan. Bukan hari last kuliah hari last untuk buku ni, sebab kita sampai kepada tajuk terakhir dan subtopik yang terakhir, muka surat 100. Katanya ada buku yang tinggal dekat surau. Maknanya yang tak ada buku boleh guna ke macam ni? Ada? Tak tahu. Baik, muka surat 100. Travelog Iman dari wasiat Rasulullah SAW. Kita sampai kepada hadis yang terakhir dalam buku ni, iaitu hadis mengenai dengan salah satu daripada tanda keimanan, kesempurnaan iman kita adalah ketika mana kita mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi yang kita dah bahaskan sebelum ni, bila sebut nak mengasihi saudara kita sebagaimana mengasihi diri kita, maka soalan yang pertama ialah siapa saudara kita. Kita dah bincangkan ada 4 jenis saudara kita. Yang pertama saudara seakidah, yang keduanya saudara sepertalian darah, yang ketiganya saudara sesama manusia, ada Islam ada kafir, dan yang keempat kita dah bincang saudara sesama makhluk Allah. Jadi itu semua kita nak jaga hubungan dengan mereka. Baik, kemudian mengasihi diri sendiri, sebab hadis tu kata kita nak mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi saudara kita, sebagaimana mengasihi diri kita. Jadi yang dimaksudkan dengan mengasihi diri itu macam mana? Yang kita dah simpulkan, bila mengasihi diri maknanya kita nak yang terbaik untuk jasad dan roh kita, kedua-duanya. Baik, dan kemudian hari ini kita nak tengok mengenai dengan mengasihi saudara. Ini sampai kepada inti macam mana yang dimaksudkan. Ni kan selalu dengar hadis ni kan, tidak beriman seorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan selama ni kita faham sendiri, pandai-pandai kan pandai-pandai faham, oh maknanya apa yang kita tak mau jadi kat kita, kita tak mau jadi kat orang lain. Itu salah. Salah secara, kalau itu semata-mata definisinya, akibatnya apa yang terjadi ialah bila misalnya kita tak suka makan tempoyak, kita pun tak bagi tempoyak ke orang lain. Padahal ada orang hantu tempoyak kan? Kita tak suka makan kita tak suka makan buah, kita tak bagi buah ke orang lain. Kita suka makan pizza, kita bagi pizza je ke orang lain, tak ada benda lain dah kan? Sebab kita kata apa yang kita suka tu yang kita nak jadi ke orang lain. Kat situ silap kan? Jadi bukan tu yang dimaksudkan dengan mengasihi saudara kita sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita nak faham macam mana sebenarnya yang dimaksudkan kan? Muka surat 100 tu tengok, Al-Qadhi yang berkata bahawa mengasihi saudara yang dikehendaki dalam hadis ini adalah mengasihi saudara seakidah dalam ketaatan kepada Allah dan dalam perkara-perkara yang harus. Situ poin dia. Jadi poin dia ialah yang pertama, mengasihi saudara seakidah. Satu kan, saudara seakidah tu macam kita lah. Seakidah ni maknanya kalau Islam, sama-sama Islam. Jadi sama-sama orang Islam kita sayang, dan tujuan sayang tu adalah dalam kita mentaati Allah. Mentaati Allah ni apa maksud dia? Kalau bahasa dia sebenarnya terjemahan daripada bahasa Arab. Bahasa Arab dia ta'ah, taat kan.
bahasa Melayu dia taat. Tapi bila sebut ta'atullah, mentaati Allah, dia tak sama dengan taat yang kita faham kod Melayu. Taat kod Melayu apa? Taat, patuh, dengan kata ikut cakap kan, tu taat. Sebab tu bila kita faham taat macam tu, menyebabkan kalau anak tak dengar kata kita kata dia degil kan? Sebab kita faham taat ni maknanya patuh dengar kata. Tapi sebenarnya bila kata ta'atullah, mentaati Allah, dia maksudnya ialah ibadah. Jadi bukan maksud dia taat, bukan maksud dia dengar kata patuh saja, tapi maksud dia ialah melaksanakan ibadah. Jadi bila kata mengasihi saudara kita, maknanya kita menyayangi saudara seakidah kita dalam agenda menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi konsep dia bila ibadah kat sini baru betul, jelas dan lebih tepat. Bila misalnya anak kita, bila kita kata misalnya anak kita ada ketika tak dengar cakap kita, waktu tu dia bukan mesti tak taat. Kalau taat kita definisikan sebagai ibadah. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai manusia biasa, kita suka suruh benda yang ikut suka kita kan. Walaupun benda tu kadang-kadang Allah tak suruh pun, kadang-kadang bahkan tak betul pun di sisi Allah. Ada mak bapak yang suruh anak menipu. Kenapa? Sebab mak bapak hantar anak pergi sekolah lewat. Mak bapak yang salah ni, anak dah siap awal, ayah hantar, contoh ayah hantar ke mak hantar. Siapa hantar anak sekolah sini? Ada kan? Ada kan? Kadang mak hantar, ada setengah dia ayah hantar, ikutlah kan. Baik, jadi katalah mak hantar, kita yang siap lambat, anak dah siap awal sebab anak ni simple je siap, dia tak ada make up kan. Dia pakai baju, mandi pun dia pejam mata kan. Mandi, lepas tu pakai baju pun pejam mata, dia boleh duduk atas sofa menunggu tu sampai tidur. Dia tak particular sangat budak-budak kan. Yang penting barang dia dah siap dah malam tadi, dia dah siap 5 minit je dia boleh siap pergi sekolah. Kita lambat kan, 5 minit mana boleh, 5 minit baru dalam toilet, tak keluar toilet lagi kan. Contoh dalam toilet tu lama, budak-budak ni kadang-kadang gosok gigi pun tak kan, kalau orang tak suruh kan. Jadi dah kita lambat. Lepas tu bila anak pergi sekolah lambat kan, kita siap pesan dah dalam kereta, nanti cakap dengan cikgu kata awak bangun lambat tau. Kita ajar dia suruh tipu kan, tak nak bagi kita yang kena. Ataupun kata malam tadi balik lewat, ada kerja, temankan mak kan, pergi ada program kat luar, lepas tu balik lambat, jadi pagi bangun lambat. Kita tipu, memang malam tadi ada aktiviti, tapi tak balik lambat pun. Anak tak tidur lambat pun, tak bangun lambat pun. Kalaupun dia tidur lambat, dia tak bangun lambat pun. Tapi kita ajar dia untuk nipu. Anak katalah masa tu anak tak mau ikut. Kalau kita bahasakan taat sebagai patuh, dia akan ikut, baru kita kata dia taat. Kalau dia tak ikut cakap kita, maknanya kita kata dia tak taat. Tapi kalau kita definisikan taat sebagai ibadah, maknanya kalau dia tak patuh, masa tu dia tak ikut cakap kita, masa itulah dia taat. Jadi sebenarnya yang kita kena buat adalah taat kepada Allah. Ketaatan kepada mak bapak ni kan? Kalau sebagai ibu bapa misalnya, ketaatan kepada mana-mana manusia pun, kalau isteri kepada suami, ketaatan tu dia tak mutlak. Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Jadi selama ketaatan kepada makhluk tu, kepada mana-mana manusia pun, itu hilang. Baik, misal katalah kan, kita taat kepada suami, tujuannya taat kepada Allah. Jadi suami itu punya tugas dan tanggungjawab adalah untuk mewujudkan undang-undang dan perintah-perintah kepada kita, yang mana tujuannya adalah untuk mentaati perintah Allah. Cuma perintah yang suami bagi tu dah lebih detail, sebab dia berkaitan dengan kehidupan kita dalam sebuah rumah tangga. Kan ada banyak benda yang tak ada dalil secara detail. Contohnya kalau balik kampung nak singgah kedai makan apa, tak ada dalil kan, tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Yang tu yang suami nak kena decide, buat keputusan kan. Kita boleh bagi pendapat kan, anak-anak semua boleh bagi pendapat, tapi kemudian suami buat keputusan kan, untuk pilih yang mana satu. Ataupun keputusan suami ialah ikut mak, boleh juga kan. Maknanya nanti mak yang buat keputusan kan. Jadi maknanya kita kata tujuannya adalah supaya dapat mentaati perintah Allah. Apa kaitan makan kat kedai mana dengan perintah Allah? Kan susah nak nampak tu kan. Baik, kalau kita kata kita tengok dari segi
kaitan dia kan. Sebenarnya contoh, katalah kita ni kalau ikut makan kan, satu keluarga kita ada favorite food masing-masing, makanan kegemaran yang mungkin beza-beza. Ada yang suka makanan Thailand, ada suka masakan panas, ada yang suka western food kan, ada yang suka makanan Melayu kan, masakan Melayu. Baik, katalah dalam satu keluarga ada 3 jenis. Ada yang suka masakan Melayu satu, yang kedua makanan panas, yang ketiga yang suka western kan. Masing-masing nak pergi kedai makan masing-masing. Apa jadi? Kita punya travel jadi panjang kan. Seorang singgah sini 1 jam, lepas tu nanti singgah lagi kedai lain 1 jam, singgah lagi kedai lain 1 jam. Kat situlah si ayah tu kena tolong buat keputusan. Dan keputusan tu bukan ikut suka dia, tapi keadilan. Dia kena adil, fikirkan manakah yang terbaik untuk melaksanakan ibadah. Apa ibadahnya? Solat. Jadi kalau kita berhenti sampai 3 jam, masa bila nak solat? Kita dah rugi masa kan? Maknanya itulah Allah bagi kebijaksanaan kepada seorang ketua keluarga yang sepatutnya dia buat keputusan berdasarkan kebijaksanaan dia, supaya nanti misalnya kita dapat berhenti ke satu tempat, lepas tu semua boleh buat aktiviti masing-masing. Ada yang makan, ada yang solat, yang nak main-main lah kan. Ada tak mau makan tapi syarat dia jangan dalam kereta jangan minta makan kan. Ada juga tu kau main masuk je kereta nak makan. Ada juga budak-budak kan. Jadi maksudnya itu tujuannya kenapa kita kena taat. Kalau kita tak taat, kita kata tak kira, suruh makan western tak nak, kita nak makanan Melayu juga kan. Dan kita orang Melayu kena makan makanan Melayu, berhujah pula kita kan. Dan akhirnya kita nak juga makanan kita tak mau taat, akhirnya jadi ibadah solat kita tertunda, jadi rugi masa. Dan maknanya akhirnya kita kata dalam bab ketaatan kita kepada Allah akan jadi terganggu. Itu tujuan dia. Baik, jadi itulah tujuan kita mentaati mana-mana makhluk yang Allah perintahkan untuk taat. Sama dengan mak bapak. Kenapa kanak-kanak kena mentaati mak bapak dia? Sebab mak bapak ni kena bimbing, kena didik dan kena jaga, melindungi anak-anak tu. Kalau tak diwajibkan taat, maka susahlah untuk melaksanakan hukum Allah. Sebab kanak-kanak umumnya dia ni banyak tak tahu kan? Banyak dia tak erti. Jadi misalnya mak kata jangan keluar lepas pukul 7 malam. Dia tak tahu, yang dia tahu best main pukul 7 malam ni. Tak berapa nak gelap, tak berapa nak cerah, tak panas, tak sejuk sangat kan. Jadi rasa selesa main masa tu. Dia tak tahu hantu banyak masa tu kan. Dia tak tahu masa tu memang sebaiknya kita tak ada di luar rumah, kita dah masuk rumah masa tu. Dia tak tahu banyak benda gitu kan. Makanan misalnya kan, kenapa dia kena taat bila mak dia suruh makan ni kan? Sebab dia tak tahu makanan apa yang baik untuk dia. Yang dia tahu hanya sedap. Yang malangnya dah jadi mak-mak pun tak tahu juga makanan yang bagus. Masih lagi makan sedap, akhirnya anak tu rosak kesihatan dia kan. Kita kalau fikir kan sebenarnya kesihatan kita hari ini kan, hari ini tu mungkin sekitar umur 30-an, yang masih umur 20-an ke 30-an kesihatan pada usia 20-an ke 30-an itu adalah kesan daripada pemakanan masa kanak-kanak. Bermakna kalau seorang tu sakit sekitar umur tu, mak bapak dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa dia bagi makan ke anak dia. Hari ni kan ada tu anak-anak yang dah sakit buah pinggang, muda-muda lagi kan. Bahkan ada yang sampai mati sebab sakit buah pinggang. Ada satu kes tu meninggal, mati umur dalam awal 20-an. Punca rosak buah pinggang ialah minum air sirap tiap-tiap hari. Dia atlet, dia sukan, dia memang aktif sukan. Jadi setiap kali bersukan minum air sirap, tiap kali sukan minum air sirap. Dan kenapa air sirap rosak buah pinggang? Cuba tengok balik bahan sirap yang kita duk minum tu. Bahan dia apa? Ni yang suka sangat minum air sirap, tiap kali pergi kedai air sirap kan. Dia memang rasa segar sebab dia sebenarnya gula kan. Jadi kalau tengok kandungan dia, saya tak ingat berapa tahun yang lepas last saya tak pernah beli dah botol sirap tu, sebab tulisan dekat situ memang isi kandungan dia ialah pewarna, pengawet dan perisa tiruan. Itu saja isi dia. Jadi dia ada bau bunga ros, bukan bunga ros pun, chemical lah, bahan kimia kan, bau pewangi. Kemudian pewarna yang merah tu kan, kemudian perisa. Jadi semua tiruan kan, perisa dan pengawet. Jadi apa faedah dia kita minum
Tak ada faedah sama sekali. Kalau semata-mata sedap, tak boleh. Banyak lagi benda lain sedap. Ada banyak hari ni minuman-minuman yang kalau tengok balik bahan dia hanya semata-mata perisa, pengawet dan pewarna tiruan. Yang tu lebih baik kita elakkan. Air kotak ke apa ke, memang dia kata laici ke, buah urin ke, tapi tak ada pun buah urin dalam tu, tak ada pun buah laici dalam tu. Semuanya hanya perisa. Kalau itu kita bagi kepada anak-anak kita, kemudian sekitar umur 20-an ke 30-an dia mula ada penyakit-penyakit, dia mula tak sihat, kita salah. Sebab kita dah dibagi akal untuk kita pandai fikir apa yang baik untuk tubuh badan kita. Jadi kita kena bagi pada anak tu apa yang terbaik. Jadi wajib untuk anak tu mentaati, sebab tujuannya adalah untuk mentaati perintah Allah, supaya kemudian badan sihat dan boleh buat ibadah dengan baik. Itu tujuan taat. Jadi maknanya sekarang ni agendanya adalah dalam nak mentaati perintah Allah. Jadi yang kita nak menyayangi saudara kita ni dalam benda-benda yang harus. Baik, apa maksud benda harus? Tengok balik muka surat 100 tadi. 3 poin tu yang ada buku sendiri boleh tanda, yang buku pinjam tak boleh tanda. Baik, poin yang pertama, saudara seakidah, baris yang ketiga tu. Jadi maksud dia ialah kita nak mengasihi saudara seakidah, yang pertama, perenggan pertama lagi. Kemudian poin yang kedua ialah dalam ketaatan kepada Allah. Kita nak taat kepada Allah. Jumpa dah perenggan yang pertama, muka surat 100, baris yang ketiga. Saudara seakidah, poin yang pertama. Yang kedua, ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, harus. Dalam benda-benda yang harus. Apa maksud benda harus? Dalam Islam dia ada 5 hukum kan? Haram, makruh, harus, sunnah, wajib. Harus duduk tengah-tengah. Baik, yang haram dengan makruh ni benda yang kita kena tinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan yang makruh. Yang haram memang wajib tinggal. Yang wajib buat. Yang sunnah digalakkan buat. Dan yang harus ni yang tengah-tengah. Buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi cerita dia buat tak ada pahala, tak buat pun tak ada pahala. Maknanya jangan buat banyak sangat. Dia macam kita main kerja lah. Datang kerja dari pagi, pukul 8 pagi sampai 5 petang. Boleh dah rehat. Kau kena kerja je tak berhenti, pagi sampai petang. Ni bukan waktu rehat kan? Boleh rehat ni kan? Baik, boleh rehat. Tapi boleh dah rehat 8 pagi sampai 5 petang? Tak boleh. Walaupun kata boleh rehat, tapi kalau rehat pagi sampai petang, maknanya tak kena lah. Kalau gitu buat apa kerja? Jadi sama kita di atas muka bumi ni, kita dipertanggungjawabkan untuk beribadah. Jadi Allah kata, tak apa sekali-sekala kamu nak buat benda yang bukan ibadah. Benda yang bukan ibadah ni mana haruslah, tak ada pahala. Bila konsep ibadah maknanya ada pahala. Jadi kita ni dalam dunia ni Allah suruh supaya buat benda yang ada pahala. Baik, apa syarat benda tu nak bagi ada pahala? Ada 2 syarat. Siapa ingat? Saya selalu dah sebut dalam kelas ni pun dah berkali-kali. Ada 2 benda yang kita kena pastikan wujud supaya benda yang kita buat tu jadi dapat pahala. Bukan, bismillah, bukan. Contohlah makan. Okay. Makan ni benda harus lah. Pahala tak ada, dosa pun tak ada. Baik, macam mana nak jadikan makan ada pahala? Niat kerana Allah, satu. Yang kedua, cara. Jadi 2 je, niat, cara. Niat, cara, itu je. Apa benda pun niat dan cara kena betul. Niat kerana Allah, cara kena betul. Jadi makan tadi niat kerana Allah, niat kerana Allah. Makan tu niatnya apa? Dia tak boleh semua lillahi ta'ala sahaja, aku makan lillahi ta'ala. Apa dia lillahi ta'alanya? Untuk dapat tenaga supaya dapat buat ibadah. Sebab itulah kalau kita dah niat macam tu, maknanya cara dia kena menepatilah niat kita. Kita niat makan ni supaya dapat buat ibadah. Lepas tu cara dia tiba-tiba mentah ke darah. Tahu mentah ke darah kan? Makan duduk sampai tak dapat bangun, sampai tak boleh nak solat sebab penuh sangat perut. Maknanya cara tak betul. Bila cara tak betul, niat tadi KO lah, tolak tepi, tak jadi ibadah, tak dapat pahala. Jadi cara dia kena betul. Dah kata niatnya nak buat ibadah, maknanya makanan macam mana cara makan yang boleh buat kita kuat ibadah. Ada orang makan banyak tapi tak kuat ibadah. Salah satunya sebab makan terlampau banyak melemahkan tenaga kita. Manusia ni kalau makan sikit sangat pun lemah, makan banyak sangat pun lemah.
Dia kena sederhana. Baik, itu kuantiti. Kemudian makanan tu sendiri, hukum dia. Dari mana duit kita dapat untuk beli makanan tu? Makanan tu halal ke tidak? Kat Malaysia ni hati-hati. Dan kita selalu anggap Malaysia negara Islam, jadi semua makanan halal. Tak. Sebab tu kena ada halal jakim. Kenapa? Sebab ada yang tak halal. Ada pula orang pandai jawab. Dia jawab apa? Ada logo halal pun belum tentu halal. Nak dengar jawapan? Nak jawab kan tu? Tak makan? Tawakan. Ni orang jawab macam ni sebenarnya alasan dia untuk makan benda yang tak ada logo. Kan? Dia tak suka tengok orang cerewet sangat pasal logo halal. Dia kata ada logo halal pun belum tentu halal. Kita jawab balik gini. Maknanya kalau tak ada logo halal, confirm halal ke? Tanya balik. Kalau dia kata ya, ikut suka dia lah. Tapi kalau dia kata ya, makna otak dia dah bengong. Mana tak betul. Macam mana boleh tak ada logo halal confirm halal? Tak kan? Maknanya kalau tak ada logo halal, kita kata dah bukan confirm halal juga, dan lebih cenderung kepada memang tak halal. Cuma kan kalau nak cerita panjang-panjang dengan orang macam ni susah. Dia tak mau dengar. Dia sebab dia nak kira nak menang je. Tu kita buat ayat pendek. Dan kalau dia kata kat kita ada logo halal, belum tentu halal. Kalau tak ada logo halal, confirm halal ke? Tanya balik. Dah selesai. Nak juga buat ikut suka dia. Memang ada orang nak macam tu pun kan. Baik, jadi maknanya itu konsepnya benda-benda yang harus. Maknanya sekarang ni bila kita menyayangi saudara kita, kita nak sama-sama, kita ni sama-sama buat ibadah, dan kita sama-sama buat benda-benda yang tidak melanggar syariat. Itu maksud mengasihi saudara. Baik, kita tengok kat bawah tu. Rungkaian yang kedua, mengasihi saudara akan membuatkan seseorang sentiasa mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat buat saudaranya sebagaimana dia sendiri menginginkannya. Ada rajah tu. Yang pertama, kotak pertama menjaga haknya di dunia. Kemudian plus yang kedua. Yang kedua menyelamatkan akhiratnya, maknanya sama dengan mengasihi saudara. Jadi ada dua benda yang kita kena buat. Yang pertama sekali menjaga hak, dan yang kedua menyelamatkan akhirat. Jadi cerita kita sayang saudara kita adalah dunia dan akhirat. Jadi tak adalah cerita tempoyak tadi. Tempoyak kan cerita dunia je. Sebab kita tak suka tempoyak, kita pun tak bagi ke orang lain. Akhirnya apa? Kita buang. Sebab orang hidang tempoyak. Kita tak suka tempoyak. Kita kata kalau kita tak suka, kita takkan bagi ke orang lain. Kita buang. Salah. Kan? Kita kena pergi cari hantu tempoyak. Sampai jumpa hantu tempoyak, bagi kat dia. Maknanya dia makan. Dia sama dengan makanan. Misalnya katalah makanan haram. Kita beli, masa beli tu biasalah shopping lalai. Masa beli tu dah check dah logo halal. Balik rumah tak ada logo halal. Pernah tak jadi gitu? Ada sebenarnya produk jenama yang halal hanya untuk perisa tertentu. Dia dapat logo halal untuk perisa tertentu. Perisa lain tak ada logo. Kalau tak pernah jadi, mungkin kita tak perasan. Jadi masa kita pilih tu, kita cek logo halal, perisa lain, tin yang sama, jenama yang sama, tulisan je beza. Kita tiba-tiba bertukar fikiran. Asalnya nak perisa kari, tiba-tiba nak perisa tom yam. Ambil lah perisa tom yam, rupanya lain. Ataupun ada juga orang jenis yang benda yang dia dah pegang, dia tak mau beli, dia ambil belakang-belakang. Kan? Lepas dia pegang-pegang cek semua, letak balik, dia ambil yang orang belum sentuh lah kononnya kan, ambil belakang. Belakang rupanya lain. Kita tak perasan. Ada kiuk pati, kiuk pati ayam. Syarikat tu kalau di Malaysia ada logo halal semua. Dan semua perisa dia ada logo halal. Tapi bila kita pergi Thailand, ada perisa yang memang perisa khizi. Syarikat yang sama, syarikat tu ada kat Malaysia. Itu yang pernah keluar gempak, orang kata jangan beli jenama ni sebab ada perisa khinzir. Tak, ni cerita international, kena faham tu. Beza tu. Jadi di negara Thailand sana, ya memang ada perisa tu. Di Malaysia tak ada perisa tu. Jadi untuk logo halal Malaysia tak ada masalah. Syarikat tu sebab syarikat ni setiap negara dia akan beza walaupun nama syarikat yang sama. Contoh, orang kita biasa dengan KFC. Kat Malaysia KFC semua halal. Dia biasa pergi makan KFC dan dia fikir kalau keluar negara paling senang cari yang ni. Padahal pergi negara orang bukan Islam, KFC dia tak halal.
ayam dia tak sembelih. Kita duk kira waktu kita biasa makan kat Malaysia, kita masuklah kedai makan yang sama dekat luar negara, yang negara bukan Islam. Tak halal makan ayam tak sembelih. Dah siap potong goreng, mana kita nampak dia tak sembelih. Itu kadang-kadang main setting kita, kebiasaan. Dia ada beza ni. Kita duduk negara kita, okey, kita cari halal jakim. Ada juga penjual yang marah bila kita tanya logo halal, sebab dia ingatkan kita tanya logo halal jakim. Produk tu bukan produk Malaysia. Tak, kalau kita kena faham, bila Malaysia, ya halalnya halal jakim. Bila kita pergi negara lain, setiap negara ada halal dia. Tapi ada negara yang tak ada logo halal. Itu macam mana nak makan? Untuk negara yang memang tak ada logo halal, maka kat situlah dibolehkan untuk kita melihat kepada isi kandungan makanan tu. Kalau isi kandungan dia semua halal, okey, boleh, dibolehkan. Sebab keadaan negara tu macam tu. Di Malaysia jangan buat gitu. Di Malaysia kadang kita tengok, oh isi kandungan tak ada apa. Saya pernah tengok seorang tu dia beli chewing gum. Chewing gum ni tak ada logo halal. Kat Malaysia dia beli. Bila kita cakap tu tak ada logo halal kan, dia kata lah isi dia bukan ada apa-apa pun. Isi chewing gum gitu-gitu je, tak ada apa-apa pun. Jadi dalilnya dengan isi kandungan makanan. Di Malaysia tak boleh buat gitu kan? Kalau negara tu negara yang tak ada logo halal, yang memang kita tak makan lah. Kalau nak cari logo memang tak makan. Maka kaedahnya boleh tengok isi kandungan makanan. Dan ada sebahagian negara ada dia punya NGO yang buatkan, tapi bukan dengan logo rasmi. Sebab negara tak terima logo rasmi tu, kena tengok website dia, kena study lah. Saya pernah pergi satu negara tu, tak ada logo halal kan. Kita pergi supermarket tu, berdiri depan rak tu dekat sejam. Pasal saya Google kan, nak cari ke ada NGO yang sediakan list. Lepas tu dah ada list pula, dia kena check perisa. Jadi kita tak boleh makan sedap ikut suka kita dah. Memang kena pilih yang mana halal, tak sedap nasib lah. Yang paling senang sebenarnya pergi pasar, cari dia ikan semua halal insyaAllah. Lepas tu yang bakar kosong, ataupun yang kalau kita rebus sendiri kan, kita bakar sendiri ke, itu paling mudah lah. Sebab makanan laut ni jelas dalil dia semua halal. Itu kaedah, maknanya macam mana kita nak menjaga pemakanan kita, pastikan makanan tu boleh bawa ibadah. Dan itulah yang kita nak sediakan untuk saudara-saudara kita. Ingatlah, orang Islam ni dia ada amanah. Kita ada perjanjian dengan Allah, bahawasanya kita berjanji untuk senantiasa menyediakan apa yang halal untuk saudara seagama kita. Sebab itulah makcik jual nasi lemak tak payah buat logo halal jakim kan. Lagi lepas ni, esok pagi tiba-tiba singgah kedai makcik biasa kita beli nasi lemak, tanya makcik ada halal jakim? Pening kepala dia kan? Kenapa kalau orang Islam tak payah halal, tak payah logo halal? Sebab orang Islam ni dah ada logo halal automatik daripada Allah. Jadi untuk orang Islam, semuanya kita boleh sandarkan pada dia, okey, asalkan orang Islam sediakan halal. Sehinggalah dia membuktikan bahawa dia adalah orang yang tidak menjaga amanah tu dengan Allah. Dia sama macam logo jakim. Bila asalkan ada logo jakim, kita kira halal. Sehinggalah terbukti kilang dia tu rupanya logo halal dia palsu, ataupun dah expired, ataupun jakim tarik balik logo dia, barulah kita tak kira halal lagi. Jadi orang Islam ada yang macam tu. Asalnya di Islam, okey, kita terima je semua yang disediakan, kita anggap sebagai halal, dan di sisi Allah pun kita tak berdosa. Sehingga tiba-tiba kita nampak misalnya tong minyak kat dapur dia, tiba-tiba tong minyak apa kan, tiba-tiba kita nampak ada makanan jenama apa yang tak ada logo halal, yang kita nampak dan pasti bahawa dia memang tak menyediakan makanan yang dijamin halal. Masa tu barulah kita tak boleh pegang lagi dengan logo halal dari Allah, yang Allah bagi kepada setiap orang Islam. Untuk dia tak boleh. Itu mudahnya kan? Mudah. Kalau tidak jenuh kita. Tu gerai-gerai tepi jalan semua kita kena cek. Makcik guna tepung jenama apa je? Kena cek kan? Ya. Okey, ada, saya tak follow pula, tapi tak apalah, maknanya ada kes nasi goreng tu orang India yang buat. India memang Hindu lah, tapi orang Melayu duduk berbaris. Baik, orang Melayu ni memang banyak tak jaga makan. Itu saya mudah kata. Kat Malaysia ni, saya kalau keluar tu, ya Allah, geleng kepala saja. Ada restoran franchise yang memang
dunia kan, satu dunia dia memang kena ada logo halal. Kalau franchise satu dunia kena ada logo halal kan? Apalagi dia makanan Jepun, makanan Korea kan. Tapi orang Melayu berderet dalam tu, yang duduk kaunter depan pun orang Melayu kan? Jadi kadang dikaburi dengan orang Melayu pakai tudung duduk kat kaunter depan, akhirnya orang Melayu pergi makan. Lepas tu bila ramai orang Melayu makan, orang Melayu lain pun follow kan? Hati-hati kalau kita jadi orang yang duduk makan kat kedai makan macam tu, lepas tu tiba-tiba ada orang Melayu Islam lain yang follow kita, kita tanggung dosa dia sekali. Jadi memang kita kena check. Jadi memang kalau asal orang Melayu makan kita ikut, memang sebenarnya kalau ikutkan detailnya tak boleh diambil kira. Orang Melayu memang banyak tak jaga makan. Banyak ni, saya dah test banyak tempat dah kan? Kalau kata orang Melayu yang jaga kaunter, kadang saya tanya makanan dia dah makanan international, saya tanya logo halal ada dah? Dia jawab tak terjawab, memang tak ada. Tu kalau kita tanya tu kenapa kerja kat sini, dah tak ada kerja lain. Tak apalah, ikut sukalah nak jawab apa tu jawapan dia. Depan Allah agak-agak boleh tak jawab gitu kan? Kan? Bukan tak ada kerja lain, dia tak apply pun kerja lain kan? Dah dapat yang tu dia kira okey je kan? Dia tanggung lah. Kalau orang akhirnya makan kat kedai dia kerana tengok dia ada kat situ, dia tanggung dosa semua orang yang makan kat situ. Jadi ingat pertanggungjawapan kita ni banyak tanggungjawab kita. Jadi sekarang ni kalau jelas-jelas memang orang Hindu yang masak, syarat dia kena ada logo halal. Kalau tak ada logo halal, maknanya tak halal lah. Sebab dia kok mana pun sebenarnya semua orang kena ada logo halal, Islam ke bukan Islam. Cuma logo halal orang Islam ni dari Allah. Tu maksud dia, sebab kita dah ada perjanjian tu. Kan syarat dapat logo halal ni adalah kita memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengeluar logo tu. Jadi kalau halal JAKIM, kita ikut patuh dengan syarat-syarat halal JAKIM, maka halal lah, dapatlah logo tu. Jadi kalau logo halal dalam Islam ni, kita patuh dengan syarat-syarat yang Allah tetapkan, halal lah. Jadi tu maknanya konsepnya sekarang ni, kalau memang nampak orang bukan Islam yang buat, dia kena ada logo halal. Kalau tak ada, maknanya kita tak boleh makan. Baik, isunya sekarang yang masak, yang buat, yang kita kadang-kadang owner ni yang supply semua barang, dia yang tahu semua bahan-bahan dia tu halal ke tidak. Kat situ sebenarnya inti dia lah. Yang lebih penting siapa owner dia kan? Baik, katalah owner dia bukan Islam, tapi yang kerja situ semua Islam, sampai kita ingatkan dia Islam kan? Nombor satu, yang kerja tu yang akan tanggung semua dosa kan? Dosa semua orang yang makan di situ dengan sangkaan itu orang Islam yang punya kan? Dan kemudiannya kita pula sebagai pengguna, sebenarnya kita ada hak untuk bertanya. Kita boleh tanya kalau nak tanya, tapi siap sedia saya selalu tanya dan saya selalu kena marah. Kalau tanya, biasanya kedai yang tak ada logo halal ataupun yang memang tak halal pun, bila kita tanya dia akan marah dulu kan? Kat overseas pernah saya tanya, dia kata ni soalan apa, dia marah gitu. Sebab dia orang Islam. Tapi saya tanya juga sebab kedai dia ada benda yang tak halal gitu. Jadi bila tanya, dia kata soalan apa ni, kita orang Islam dah lah, kita makan semua kat sini semua halal. Dia marah dulu. Bila marah dulu kita syak lah. Pasal apa nak marah? Jadi itu maknanya konsepnya kalau kita betul nak jaga makanan. Tapi memang kok mana pun status kedudukan makanan yang macam tu adalah syubhah sejak awal lagi. Memang syubhah. Jadi syubhah ni apa dia? Syubhah ni halal. Halal dari segi hukum maknanya kita makan tak berdosa. Tapi darah daging kita takkan memaafkan, menyebabkan kita berat nak buat ibadah. Sebab itulah makan makanan-makanan yang di tepi jalan ni adalah amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh para perawi hadis. Sebab dia mengganggu iman dan ingatan. Bab tu tak boleh nak maaf lah, tak ada kompromi lah ingatan kita. Pasal apa kita jadi pelupa? Salah satunya kita makan luar banyak sangat kan? Sebab tu kalau boleh ni dah kerja kan, memang susah kita nak makan makanan rumah kan? Kalau boleh waktu kita ada peluang untuk makan makanan yang kita buat sendiri, itu lebih baik. Tapi saya beritahu masa zaman saya kerja dulu, saya pernah kerja juga makan gaji, saya boleh tak makan luar. Buat macam mana? Dia syarat dia satu je, kita bagi tahu tips je. Syarat dia satu, keluarkan daripada fikiran kita perasaan nak makan sedap. Tu je dulu. Kalau kita tak boleh yang tu, memang tak boleh buat. Sebab memang tak sedap lah. Nak masak hari kerja, nak masak setara mana kita boleh buat. Yang saya buat masa tu ialah pagi-pagi ataupun kadang-kadang malam lagi dah keluarkan ikan, letak garam kunyit
Jadi pagi-pagi bangun tu keluarkan ikan masuk oven. Dia sehat dan tak sedap kan. Tapi sehat lah kan masuk oven. Kalau goreng kan kita kena jaga lama dan tak sihat. Sekarang ni orang nak masuk air fryer pun boleh kan. Air fryer ke oven, masa tu tak ada air fryer lagi, tak glamour lagi air fryer. Masuk oven, lepas tu pusing dalam 5 ke 10 minit, tinggal dah, pergi bersiap lah. Mandi apa semua sambil masak nasi kan. Semua sama, masak nasi tu tak sampai 5 minit. Kira buat lauk dengan nasi tak sampai 5 minit. Lepas tu pergi siap-siap, nak keluar tu cedok je nasi dalam tapur, buah ikan, lepas tu pergi petik ulam berapa 3-4 batang kat luar tu, letak dah kan. Lepas tu nak buah kicap ke, buah sos ke, yang tu paling simple lah, kuah paling simple kan. Sambal ke, sambal ada je yang siap paket-paket kan. Kita buat pun boleh, kita buat sendiri, siap stok sambal seminggu misalnya kan. Untuk kalau nak bagi ada rasa. Tapi sebenarnya saya pergi Turki baru ni kan, bila makan makanan Turki tak ada rasa, memang tawar makanan dia. Akhirnya saya terfikir bahawa sebenarnya kita ni kan selalu mencari rasa gitu kan. Katalah letak ulam, ikan goreng dengan nasi, ikan bakar dengan nasi, loh tak ada sambal ke, tak ada kicap ke. Tapi kalau makan makanan sana memang macam tu. Ada pun memang sekali tu ikan bakar, nasi, ada lemon. Dia memang lemon dia ada selalu perahkan nasi ni. Tu dari segi kesihatan dia baik untuk penghadaman. Dalam sunnah pun ada. Kalau sunnah ada khal, pakai khal. Khal tu cuka kurma, tu baik untuk penghadaman. Jadi maknanya acceptable lah makanan tak ada rasa ni. Maknanya boleh lah kalau kita nak buat, cuma kena biasakan. Kalau betul nak jaga, kalau tidak memang tak berdosa. Tapi kesan dia kita lah yang alami, kita yang dapatkan, dan dia ada kesan juga pada ibadah kita. Ya. Sebab itulah kayu ukur untuk betul atau salah satu benda, jangan ukur pada negara, ukur pada orang, silap. Kayu ukurnya mesti pada agama gitu. Sebab tu sama macam kita kan. Kalau kita kata kita nak ajar anak kita supaya jadi baik, lepas tu anak kita kata, lah mak duk suruh solat jemaah, mak tak solat jemaah pun. Sebab apa dia ukur ke mak? Kita kena ajarkan awal lagi. Kita bagi tahu kayu ukur betul atau salah bukan terletak pada mak atau ayah. Kayu ukur dia terletak pada agama. Kalau mak buat salah, maka mak memang salah, memang silap. Mungkin mak perlukan masa untuk betulkan. Jadi mana itu kayu ukur dia. Jadi kalau kita katalah kita makan jenama, saya tak nak sebut jenama, ada live kan. Kita makan kita minum satu jenama minuman, tak apa yang kat depan tak dengar sebab mic dekat sini. Dia tak masuk biasanya, jauh kan. Baik. Jadi maknanya bila kita minum satu jenama tu kan, yang kita kata mak bapak tak bagi sebab kata dia menyumbang kepada ekonomi sebenarnya Yahudi. Jadi memang ada list beberapa produk-produk terkenal kat dunia ni, kebanyakan produk terkenal memang Yahudi punya. Dan Yahudi maknanya memang ada pernah keluar fatwa, Allahyarham Dr. Yusuf Qaradawi dulu pernah menyebutkan, barang siapa yang membayar atau membeli hanya RM1 sahaja, RM1 dia sebut, RM1 sahaja produk Yahudi ni, bersamaan dengan kita membeli satu peluru untuk ditembuskan ke tubuh anak-anak di Palestin. Jadi memang perjuangan lah untuk kita mujahadah bahawa kita nak menolak produk-produk Yahudi ni supaya kita tak gunakan dalam hidup kita, dan dia memang akan bagi kesan juga pada ibadah kita. Jadi wajar mak bapak tak benarkan anak untuk beli. Tiba-tiba pergi Madinah ada. Baik. Lepas tu bila ada, dia kata, oh ni Madinah ada. Adakah semua yang ada di Madinah semua betul? Semua yang ada di Mekah semua betul? Sama juga kalau kita kata semua yang ada di masjid semua betul, asalkan tempat tu bersandar kepada nama Islam, semua betul. Yang menyebabkan tu orang suka guna hujah. Misalnya katalah kalau sekolah agama, misalnya kita kata dah sekolah agama semua kena betul, tiba-tiba ada yang buka aurat kan, kita kata budak sekolah agama tak tutup aurat, dan dia budak sekolah agama kan? Nak tahu betul ke tidak bukan pada orang yang ada kat situ. Jadi maknanya kalau dia kata kat sana ada, kita nak kata salah, sagi kita kata kalau gitu semua yang kat Madinah salah, gitu pula kan. Budak-budak dia lain sikit kan. Jadi kita kata gini,
Yang penting sekarang betul atau salah bukan terletak pada di mana dia ada, siapa dia yang buat benda tu dah. Tapi dalam ajaran agama, kenapa kita tak benarkan dia minum tu? Kita tak benarkan sebab keluarkanlah dia punya list tu ada. Kalau Google ada, produk-produk Yahudi dia akan keluar list. Dan kita tunjuk dekat dia. Ni produk ni memang Yahudi punya, dan kemudian kalau kita minum, kita beli je RM1, dah lah secawan berbelah ringgit kan. Kadang ada orang ajak, jom minum. Saya kata, saya tak tergamak nak minum kopi sampai belah-belah ringgit kan. Kita nasi lemak RM2 pun dah boleh dapat kenyang. Minum kopi tak kenyang pun. Dan habis sampai berbelah-belah ringgit. Kata, sedekah kita banyak mana sampai kita nak minum kopi berbelah-belah ringgit. Padahal minum kopi RM2 pun boleh. Ada ke kopi RM2? Sachet lah, tuang sendiri kan. Dan banyak tu penapis-penapis air panas tu kan. Maknanya kita boleh minum air kopi biasa. Kenapa cari yang mahal-mahal tu? Semata-mata untuk gaya. Ni lagilah kalau anak-anak muda duk makan duit mak bapak, lepas tu beli barang mewah-mewah. Sedih, menyedihkan. Apa jadi dengan anak tu nanti satu hari nanti, kalau sekarang dia belum ada duit sendiri, lepas tu sanggup mewah-mewah macam tu, semata-mata ikut kawan. Kawan semua minum, dia pun rasa bangga bila minum jenama tu. Sebenarnya jenama-jenama dalam dunia ni, sejarah awalnya kenapa diciptakan jenama-jenama tu, salah satunya adalah dengan wujudnya jenama, syarikat tu dia boleh ambil untung sangat banyak, berlipat kali ganda, sebab dia mencabar keegoan orang. Bila dia ada jenama, orang pakai dengan penuh ego. Jadi orang kalau tak pakai, dia rasa malu. Walaupun misal beg kan, handbag kita nak harga RM5 ke harga RM5,000 pun isi sama kan. Semua boleh isi benda sama kan. Kadang-kadang yang RM5,000 tu kecil tau je, RM5 dah besar lah kan. Pasal malam je kan. Tapi bila pakai yang RM5,000 tu bangga. Yang itu syarikat tu kadang-kadang dia boleh ambil keuntungan yang jauh lebih besar, sebab dia mencabar ego kita. Kita beli sebab ego. Sebab nak tunjuk ke orang kita kaya, barang kita semua kena berjenama. Makan kena kedai mewah-mewah, minum kena benda-benda yang berjenama. Kalau kap cawan kita minum air tu, tak mainlah cawan-cawan kosong tu. Dia kena ada cop label kan. Label tu menunjukkan jenama. Jadi memang dia sebenarnya membuatkan kita jadi ego dan sombong kan, sampai kita rasa malu kalau tak berjenama. Apa yang kita pakai tak berjenama. Sebab tu kadang-kadang jenama-jenama mewah tu dia lagi tonjolkan jenama dia. Walaupun misal tudung kan, jenama tu betul-betul label letak kat luar bagi nampak kan. Kita kadang tudung kan biar tak nampak jenama, dia tudung kan, biarlah nampak design. Tiba-tiba ada seketul benda itu. Dan salah satunya untuk letak jenama. Minta maaf lah kalau ada jenama. Tapi satu sudut yang lain memang untuk iklan juga kan. Iklan, dia nak iklankan jenama dia. Tak apalah kalau dia misalnya syarikat yang kita rasa kita nak bantu dia, kita bantu iklan melalui apa yang kita pakai. Okey je kan. Cuma yang memang ada sebahagian tu dia mencabar keegoan. Tu maksud dia. Jadi yang memang duk minum-minum kopi macam tu anak-anak muda. Mana ada kita jumpa makcik umur 70 pergi minum. Dah kecil manis tak boleh lah. Anak-anak muda, dan dia rasa macam hebat bila dia menggunakan minum-minum makanan-makanan jenama-jenama yang macam tu kan? Baik. Jadi okey, tak ada masalah kan. Maknanya kita boleh, kita mungkin pemikiran ni kita perlu bawa dalam keluarga kita supaya tak susah kita nak didik anak. Sebab susah memang kalau misal katalah anak lelaki kita nak suruh dia solat jemaah 5 waktu kat masjid. Itu yang terbaik kan. Ayah dia tak pergi. Lepas tu anak tu kata, mak suruh kita pergi solat jemaah kat masjid, ayah tak pergi pun. Nak cakap apa kan susah. Ada juga kes saya ingat dulu masa saya kerja jadi cikgu kan. Saya pernah jadi cikgu, pernah jadi pensyarah, pernah jadi officer kan, office girl kan. Ambil pengalaman je kan. Masa jadi cikgu tu sekolah agama. Jadi bila sekolah agama, kita ajar student semua untuk tutup aurat sempurna kan. Pakai tudung labuh, pakai pakai apa? Stocking semua kan. Tiba-tiba ada cikgu tak pakai stocking. Memang ada kan. Standard lah, cikgu tu bukan dari sekolah agama. Dia cikgu misalnya bahasa Inggeris, matematik, cikgu sains, memang bukan sekolah agama pun. Dia asal dia tudung dia memang pendek lah, sampai atas ni je kan. Kita ajar pelajar sekolah agama kan tudung dia labuh kan. Jadi bila dia tengok cikgu boleh pakai gitu, kenapa pula kita nak kena tudung labuh-labuh, kenapa pula kita nak kena pakai stocking, cikgu boleh tak pakai? Kan susah tu nak ajar
Kalau kita selalu menyandarkan, cikgu memang tempat sandaran lah, contoh teladan untuk anak-anak kan, untuk pelajar-pelajar kan? Ibu bapa untuk anak-anak kan? Kalau kita nak selalu sandarkan kepada manusia, memang susah. Sebab tu kalau ajaran Islam selalu dituduh dengan pelbagai tuduhan yang macam-macam, dengan bersandarkan kepada perbuatan orang Islam, memang rosak. Contoh kat Malaysia ni, orang jadi tak suka poligami pasal apa? Pasal tengok orang hok poligami tu habis porak-poranda keluarga dia. Bini pertama kena tinggal, asyik duduk dekat bini kedua je. Lepas tu nanti ada bini ketiga, pertama dengan kedua pula kena tinggal kan? Lepas tu anak-anak terbiar. Yang kita nampak pelaksanaan, akhirnya kita benci poligami. Padahal poligami ada dalam Islam, dan tak macam tu pun bentuk poligami sebenarnya, bila kita sandar kepada manusia. Jadi memang tak boleh pakai kata nak sandar kepada orang. Jadi maknanya kalau dalam kes cikgu-cikgu tu, kita kata hukum hakam betul atau salah itu ada pada kitab, dalam kitab Quran dan hadis. Apa yang manusia buat boleh jadi betul, boleh jadi silap. Kan kesemua daripada kita ni pasti masuk neraka dulu, melainkan golongan tertentu yang mendapatkan syurga tanpa hisap, dan itu minoriti. Jadi dah pasti antara kita semua ada buat silap, sekalipun diri kita sendiri kena ngaku. Kalau ibu bapa kita kena ngaku, boleh jadi mak pun buat silap. Dan kalau mak buat silap, jangan ikut, nanti mak tanggung dosa awak. Tolong betulkan. Bukakan ruang tu untuk kita saling memperbaiki antara satu sama lain. Itu memang kena jatuhkan ego. Jadi kalau dah biasa dengan macam tu, insya-Allah dalam kehidupan harian anak tu boleh faham. Tapi kalau kita tak bagi, kita sendiri tak mau terima kekurangan kita, tak mau mengaku kekurangan kita depan anak, tu anak asyik kata kita kata dia menyandarkan satu hukum hakam kepada orang, kepada tempat dan sebagainya. Sejuk ke? Aircon tu kena kat situ kot. Tak kena kat saya. Saya okey, sederhana. Tu lubang tu. Dia tumpu ke situ, kanan kiri depan semua pergi situ. Satu tak boleh tutup. Kena tutup ke lah. Sejuk sangat. Dia tak boleh adjust. Dia ada kontrol, dia tak boleh adjust. Panaskan sikit suhu air ni. Baik, boleh kita teruskan. Baik, kemudian menjaga tadi kita ambil dalam kotak tu, maknanya bila kita mengasihi saudara kita, bermakna ada dua benda kita buat. Yang pertama, jaga hak dia masa kat dunia. Yang kedua, selamatkan akhirat dia. Itu maksud menyayangi saudara kita. Jadi kat dunia ni, pasal apa kita sebut jaga hak? Sebab kat dunia ni antara kita dengan semua manusia lain tu ada hak dan tanggungjawab. Bila nama hak dan tanggungjawab, maknanya setiap orang yang ada hak atas kita, maka kita ada tanggungjawab kepada dia. Dan biasanya hak dan tanggungjawab ni akan semakin banyak bila hubungan kita makin rapat. Sebab tu kita ada tanggungjawab yang paling besar kepada siapa? Siapa yang paling rapat? Bukan rapat maknanya kait kamcing, bukan. Maksudnya yang paling melekat hubungan kita dengan dia, mak kita, ibu kita. Jadi kita ada tanggungjawab yang paling besar kepada ibu kita dalam hubungan sesama manusia. Baik, tanggungjawab kita yang paling jauh, siapa agak-agak manusia yang paling tak ada kaitan dengan kita? Dan nombor satu tak ada kaitan, confirm sebab tak kenal kan. Dan lagi yang paling jauh kaitan dengan kita, umat Islam masih ada kaitan dengan kita, masih seakidah yang bukan Islam. Jadi dia kita tak kenal, duduk di pelosok dunia yang mana, lepas tu dia bukan Islam, tetap kita masih ada tanggungjawab pada dia. Tapi tanggungjawabnya yang paling jauh lah, yang paling sikit gitu. Contohnya apa tanggungjawab kita kepada dia? Dia lain macam jiran kita kenal kan, jadi ada banyak tanggungjawab. Misalnya kalau dia sakit kena pergi ziarah. Tapi kalau dah orang tu tak kenal, ziarah tak ada lah. Tak ada contoh ziarah, tak ada contoh nak berkenalan, tak ada contoh nak jaga supaya dia tak terganggu dan sebagainya. Tu kita kata tak ada yang spesifik. Tapi apa hak dia kepada kita? Apa tanggungjawab kita kepada dia? Ya, mendoakan. Boleh mendoakan, maknanya kita balik kepada konsep
memberikan hak dia di akhirat. Mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia bukan Islam, kita doakan mendapat hidayah. Tak boleh doa ampun dosa, itu beza kan. Doa ampun dosa tu orang Islam saja. Doa dapat hidayah boleh untuk semua orang. Baik, kemudian untuk hak dia kat dunia, apa tanggungjawab kita untuk urusan dunia? Baik. Sekarang kalau nak tahu apa tanggungjawab kita kepada seseorang, tengok apa perkongsian kita dengan dia. Apa yang kita kongsi dengan dia dalam dunia ni? Udara kan? Kita kongsi dunia bumi yang sama, udara yang sama. Maknanya tanggungjawab kita adalah untuk memastikan kita tidak mengganggu gugat alam sekitar ni. Dan pencemaran udara, kita tak buang sampah rata-rata. Kita kena ingat ni, bila kita buang sampah rata-rata, kadang yang kita buang tu kat KL, tapi sampah tu boleh sampai Los Angeles. Sampai ke mana? Laut. Jadi sampah kita tu boleh jadi terbang semua. Dan pernah tengok tak dokumentari macam mana binatang-binatang jadi mangsa sampah manusia? Dan kalau kita tengok, memang kita tak terjangka di fikiran kita, tin minuman yang kita buang tu masuk dalam kepala anak penyu. Lepas tu tak boleh keluar. Penyu mana pandai nak cabut? Kena ada manusia yang ada je, NGO yang buat aktiviti tu kan, dia cari haiwan-haiwan yang menjadi mangsa sampah-sampah manusia ni, dia tolong selamatkan. Tapi ada yang terlepas, memang akibat dia mati. Bila dia membesar kan, dia tak boleh cabut tin tu, penyu tu membesar, lama-lama tercekik leher dia, mati. Memang akibat dia mati. Maknanya apa? Tin kita dah bunuh seekor penyu. Penyu haiwan yang orang nak selamatkan kan, dah hampir pupus. Ada lagi baju. Baju tu terbuang sampai ke laut kan. Dia melilit singa laut, lilit badan singa laut kan? Lilit perut dia tu. Dia tak pandai cabut lah, sebab dia berlilit-lilit macam tu kan. Kemudian singa laut tu membesar, badan dia membesar, benda tu terus cerut perut dia. Lama-lama dia sakit, sebab tu mati. Jadi sebenarnya kita tak buat apa-apa, tapi dah banyak makhluk kita bunuh. Kita tak perasan. Tu kadang-kadang tu belum contoh kulit pisang. Kulit pisang tak jauh pergi, tapi orang tergelungsur jatuh, kebetulan pula dia memang dah sakit jantung kan, tu masuk hospital mati kan. Angkara kulit pisang kita, ataupun boleh jadi patah kaki kan. Tu maknanya daripada sampah-sampah kecil yang kita buang. Apalagi plastik kan, polister. Plastik ni dia adalah sampah yang paling susah hancur kan. Jadi maknanya sampailah ke dalam laut pun tak dapat hancur juga. Laut ni sebenarnya Allah jadikan dia masin. Itu ada fungsi dia, antaranya mereputkan kan, sampah-sampah yang masuk ke laut. Tapi ada yang memang tak boleh kan? Memang tak boleh hancur. Tu plastik-plastik kecil tu berterabur lah. Jadi tiba-tiba ada plastik tu duduk dalam laut, tiba-tiba ada ikan masuk dalam tu, dia tak pandai keluar kan. Lepas ikan tu masuk, lepas tu plastik dia tu sangkut dekat sirip dia kan tajam ke belakang, sangkut dia kat depan tu, kepala dia sangkut dalam plastik tu, lama-lama mati ya. Jadi tu maknanya dalam bab di dunia ni, kita nak menjaga hak manusia dengan kaedah yang Islam ajarkan sebenarnya kan. Islam ajar jangan kita buang sampah merata-rata, jangan kita yang intinya gini, yang kita dah pernah belajar sebelum ni, serendah-rendah iman adalah imatatul adha anit tariq. Paling rendah iman kita ialah kita buang sampah di jalanan. Kita mengenepikan apa benda yang buat orang sakit kalau lalu jalan tu. Misalnya duri sekalipun kita tepikan, apalagi sampah. Baik, kalau itu serendah-rendah iman, sampah orang lain kita tolong buang, tiba-tiba kita yang buang sampah, duk mana iman kita? Hilang memang, malah bertentangan dengan sifat keimanan. Jadi kalau kita melaksanakan apa yang Islam ajarkan pada kita, insya-Allah tertunailah hak semua makhluk yang ada atas dunia ni. Jadi itu konsep mengasihi dunia dan juga akhirat dia. Jadi cerita dunia, ya, dengan semua manusia ada, dan ada kaitan. Tapi kalau cerita akhirat, kita nak selamatkan saudara-saudara kita yang seakidah, dan dengan kita di akhirat sana, supaya mendapatkan kita kata mendapatkan syurga yang terbaik di sisi Allah SWT. Itu kaedah kita mengasihi saudara kita. Baik, ketika di dunia, perenggan bawah tu, ketika di dunia, apabila seseorang suka untuk mendapat kebahagiaan, ketenangan
diperlakukan secara adil dan diberikan haknya, maka itu jugalah yang akan dilakukan kepada saudara muslimnya yang lain. Manakala perkara buruk yang tidak disukainya seperti diumpat, difitnah, dizalimi dan sebagainya, maka dia juga tidak akan melakukannya kepada muslim yang lain. Baik, itu serta dunia. Jadi kat dunia kita nak apa? Biasanya kita nak kebahagiaan, kita nak ketenangan, kita nak diperlakukan secara adil, kita nak dapat hak kita, kan? Dan kita maknanya semua benda-benda yang kita nak kat dunia ni jangan buat kat orang lain, kan? Kita pastikan orang lain dapat juga. Kita tak nak kat dunia ni kita difitnah. Kita tak suka orang ngumpat kita, kan? Kalau tahulah, kan? Kan? Kalau tak tahu tak apa, kan? Tapi kita tak suka, kan, kalau orang ngumpat kita, maka kita elakkan. Kita tak suka orang fitnah kita, kita jangan fitnah orang. Kita tak suka kita dizalimi, kita tak boleh zalimi orang lain. Itu dalam urusan dunia. Jadi kalau kita nak ketenangan, kebahagiaan, maka bagi dia kepada orang lain. Ini kalau dalam rumah tangga, inilah kunci kebahagiaan sebenarnya. Bila kita berfikir untuk memberi kebahagiaan, sebenarnya orang yang memberi ni dia akan lebih bahagia. Dengan syarat kita memberi tanpa syarat. Kita bagi kebahagiaan tu kepada orang lain sebab Allah suruh. Jadi kalau tiba-tiba tak dibalas, tak apa, sebab Allah pasti balas. Manusia tak balas, biasalah, manusia memang nak hak je, bab tanggungjawab dia tak mau. Tapi ke akhirat nanti kita akan sangat bahagia. Dan percayalah, orang kalau dekat dengan Allah, tak ada kisahnya orang dekat dengan Allah lepas tu dia menderita hidup dia. Tak. Nabi SAW tu manusia yang paling dekat dengan Allah, tapi Nabi sangat bahagia. Walaupun secara zahir kalau kita cerita perjalanan hidup Nabi, bahagia kot mana tak? Kan? Kena tuduh, kena fitnah. Tuduh tu bukan main-main, fitnah bukan biasa-biasanya. Kena fitnah jadi orang gila. Siapa pernah kena fitnah jadi orang gila? Tak pernah lagi, kan? Lepas tu kena fitnah pula jadi tukang, jadi penyair. Penyair ni macam tukang sihir lah, kan? Tukang sihir. Sebab syair bahasa, di kalangan bangsa Arab, syair ni dia memang ayat-ayat power yang boleh menyihir pemikiran orang. Jadi Nabi dituduh, difitnah bawa ajaran baru, difitnah benda pelik-pelik, difitnah. Tu satu fitnah. Lepas tu orang nak bunuh, dapat ancaman bunuh pun orang dah takut. Nabi bukan takat dapat ancaman, memang orang kejar dia nak dibunuh. Siap buat announcement lagi, siapa dapat bunuh Nabi dapat hadiah banyak ni. Nabi pun tahu nak kena bunuh. Kalau kita lah, jangan kata seumur hidup nak dibunuh, sekali je dapat ancaman takut seumur hidup, kan? Maknanya Nabi kalau kita kata fikirkan, kalau kita tengok, kan, secara zahir bahagia kot mana tak? Hidupnya taklah mewah-mewah sangat pun, hidup cukup-cukup, kan? Nabi pernah menggadaikan baju besi, ya, kepada orang Yahudi, dan baju besi tu tak dapat ditebus sampai Nabi meninggal, sampai Nabi wafat. Maknanya Nabi tak mewah pun. Walaupun Nabi sebenarnya boleh kalau nak hidup kaya, tapi Nabi tak hidup mewah. Makan cukup-cukup. Kalau kita lah, kan, kita kan pagi-pagi yang kita fikir bab makanan ni, yang kita fikir nak sarapan apa tak pagi ni, kan? Ada tak yang bangun pagi tu boleh fikir pagi ni ada sarapan tak? Tak, kan? Memang confirm ada tu. Kalau tak ada kat rumah, kat kedai, confirm ada. Jadi kita perlu fikir sarapan apa, tu je. Tu pun setengah jam mikir, ya, dah duduk depan, dah pilih gerai sarapan yang penuh macam-macam menu. Dan macam-macam menu pening lah. Tengok depan ni dia punya meja panjang sampai 5 meter, kan. Ada nasi lemak, lepas tu makanan Kelantan, makanan Terengganu, lepas tu makanan Johor, semua ada. Setengah jam pilih. Jadi tak ada isu pun tentang makan ke tidak hari ni. Nabi punya isu pagi-pagi memang Nabi bangun tanya isteri. Nabi tanya isteri Nabi, hari ni ada sarapan tak? Kalau tak ada, aku puasa. Maksudnya, kalau kita kata secara keduniaan bahagia kot mana gitu. Tapi hakikatnya Nabi sangat bahagia. Nabi adalah orang yang paling bahagia. Sebab apa? Sebab Nabi melakukan setiap sesuatu yang Nabi buat tu tak mengharapkan siapa pun balas. Dan bila mengharapkan Allah balas, Allah pasti balas. Sebab Allah janji, kan? Allah janji, Allah memang pasti balas. Itu yang kita kata, kalau kita hanya berfikir untuk memberi, insya-Allah kita bahagia. Yang kita jadi perit sangat, sakit sangat sebab kita duk fikir apa yang kita tak dapat, kan? Tapi jarang orang fikir untuk memberi. Tengok kalau orang demo, kan, dia demo apa? Kami nak hak kami, kami menuntut hak kami. Tak
Tak pernah lagi kita jumpa demo tiba-tiba kata kami nak melaksanakan tanggungjawab kami. Kami telah gagal bertanggungjawab, kami nak bertanggungjawab. Tak ada, orang tak buat demo. Maknanya kita lebih suka dapat apa yang kita nak berbanding dengan kita memberi. Jadi salah satu daripada cabang keimanan adalah bila kita memberi. Kita memberi, dan maknanya dengan konsep kita nak saudara kita semua dapat apa yang kita inginkan juga. Itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, apabila seorang mukmin begitu menginginkan syurga dan tidak ingin menghuni neraka, maka macam tu jugalah yang kita nak daripada saudara kita. Kalau kita tanya siapa nak masuk neraka, memang tak nak. Kalau tanya dekat banduan, dekat penjara pun, semua nak masuk syurga. Walaupun sekarang dia dah merasakan neraka dunia kan, tapi tetap saja nakkan syurga. Tapi masih ada harapan. Bila kita kata penjara tu hanya satu perjalanan hidup dia, kita tak tahu lagi lepas daripada tu dia ke mana. Baru ni saya masuk lagi penjara. Ada kawan saya sampai sebut, ni pasal apa duk keluar masuk penjara ni? Bukan masuk penjara jadi banduan kan? Berkongsi ilmu lah kan, pengisian dengan banduan-banduan tu. Tapi yang kali ini saya melihat mereka menitiskan air mata. Jadi saya katakan mudah-mudahan air mata tu adalah, memang ada sebahagian yang kita kata nak berubah, nak jadi lebih baik, yang maknanya dia masih mengharapkan kebaikan dalam hidup dia. Kadang-kadang dia orang ni kekangan gitu kan. Ada sekali tu saya sebut perkataan gini, saya kata kadang-kadang yang buat kita jadi jahat ni kawan kita. Kita okey, kita biasa je kawan hasut kita. Dan memang Nabi pesan sebenarnya benda tu bukan benda baru dan bukan jadi kat kita saja. Tapi Nabi dah pesan, agama seseorang, kalau kamu nak kenal seseorang, tengok siapa kawan dia. Jadi kawan ni memang sangat penting. Sebab tu mak bapak sebaik-baiknya kenal siapa kawan anak. Macam mana cara nak kenal? Cuba buat kenduri sekali-sekala. Misalnya birthday anak, bukan kita nak sambut birthday pun, tapi sebab kita nak kenal kawan-kawan anak. Masa bila lagi kita boleh buat kan? Kita buat birthday anak, ajak kawan-kawan dia dengan mak bapak sekali. Mak bapak kawan-kawan tu, kat situ kita boleh kenal siapa kawan anak-anak kita. Sebab kawan tu akan mempengaruhi siapa dia nanti. Terutama kita tahu kawan anak-anak kita tu mak bapaknya macam mana. Tu lagi baik lagi. Kita kenal maknanya dia datang daripada keluarga yang macam mana. Jadi ni maknanya konsep apa, bila kita kata kita nak mengenali dan bila kata kawan ni nak sebut masa tu, bila kata kadang-kadang kita ni jadi tak baik ni sebab kawan. Dan saya kata keluar daripada penjara ni, carilah kawan, tukar kawan. Kalau memang kawan tu yang buat kita jadi buat jenayah kan. Baik. Lepas tu saya kata yang ayat ni yang dapat respon secara spontan kan. Saya kata kadang-kadang kita nak tukar kawan, kita tak cari kawan tu, kita lari daripada kawan tu cari kita sampai lubang cacing. Ada yang angguk. Maknanya memang betul. Kadang-kadang suasana tu yang membuatkan kita susah sangat nak berubah jadi lebih baik. Memang kawan-kawan penjenayah ni, tambah kalau penagih misalnya, memang dia cari kita. Dia tahu je kita keluar penjara, dia cari kita sampai lubang cacing. Dan hidup kita akan disusahkan kalau tak ikut dia. Kita kena maklum, ini cabaran dia, kesusahan dia. Jadi memang kita kena bantu dan support supaya dia dapat, kita kata dapat satu kekuatan. Jadi maknanya ni yang dikatakan, tanyalah orang macam ni macam mana pun dia nak masuk syurga. Apalagi yang memang duk datang masjid, memang impiannya syurga lah kan. Jadi kalau kita nak syurga, jangan duk nerakakan orang kan. Kita kata awak ni neraka, ni neraka, kita je syurga kan. Dah, semua orang nak masuk syurga. Bila sama-sama nak masuk syurga, kita saling mendoakan. Walau bodoh macam mana pun perangai kawan sekerja kita tu, kawan pejabat kita tu, geram sakit hati kat dia, jangan duk doa dia masuk neraka. Dan sebab dia nak masuk syurga, cuba tanya, ni awak buat perangai huduh-huduh dengan laser-laser kita tiap-tiap hari ni, awak nak masuk syurga ke neraka? Cuba tanya. Mesti dia jawab syurga. Kalau dia nak masuk syurga, kalau betul kita sayangkan dia, doakan dia. Doakan dia. Walaupun kita sakit hati sangat, doakan dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan nak tahu ikhlas tak ikhlas kita mendoakan dia, tengok. Kalaulah dia berubah, agak-agaknya kan, kalaulah dia berubah menjadi baik lepas kita berhenti kerja kat sini kan, lepas kita pencen, tiba-tiba dia berubah jadi baik, rasa rugi tak dulu kita doakan dia? Masa kita ada, kau main lagi perangai ada wuduh kan. Kalau kita rasa buat penat je doakan dia, rupanya masa aku ada tak baik pun, dah tukar orang lain baru dia jadi baik dengan orang tu.
Kalau rasa macam tu, maknanya kita tak ikhlas. Maknanya kita mendoakan dia baik supaya kita dapat kebaikan. Itu tak ikhlas lah. Baik. Muka surat 102, sabda Nabi SAW, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti binaan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain. Baik, ayat surah Yusuf ayat 5 yang bawah tu, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik, ini dua ayat ni nak bagi tahu gini. Ini hadis yang pertama dan ayat yang kedua. Nak bagi tahu gini. Bila kita nak gaduh sangat dengan orang, ingat kawan kita tu ataupun orang tu lah, orang yang kita geram sangat dengan perangai dia tu orang beriman kan. Maka Allah bagi tahu al-mu'min, Nabi bagi tahu al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Kita ni macam binaan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama binaan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain. Dan Allah juga bagi tahu bahawa orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi kita ni bersaudara. Walaupun kita bukan darah daging dia, keturunan dari mana-mana, kita tetap bersaudara. Itu perasaan kita ni bila pergi umrah, kadang-kadang kena langgar dengan mak hitam kan. Kena tolak dengan orang putih kan, kena macam-macam lah orang badan-badan besar ni kan. Kita geram sakit hati. Ingat, semua ni datang Mekah, semuanya nak masuk syurga lah. Semua nak buat ibadah. Dan semua tu saudara kita. Ni yang duduk kat pejabat ni, kawan-kawan kita, semua saudara kita. Buat perangai huduh macam mana pun, Allah dah bagi tahu semua ni saudara kita. Dan Allah bagi tahu musuh kita yang sebenar bukan kawan kita tu, bukan orang yang kita benci tu. Musuh kita adalah syaitan. Itu yang ayat tadi kata, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan tu adalah musuh yang paling ketat dan sangat ketat dan jelas bagi semua manusia. Jadi kalau kita bergaduh dengan kawan kita, ada setan kat tengah-tengah. Yang sepatutnya kita gaduh yang setan kat tengah tu. Pasal apa yang gaduh dengan manusia yang saudara kita tu? Nanti kat akhirat setan tu ketawa. Dia ketawa kat kita, dia kata kau tak sedar waktu kau perang lah dengan ni, bertikam lidah dengan si Kak Minah tu kan, aku ada kat tengah-tengah. Kau tak kisah pasal aku kan, kau tak minta pun Allah lindung daripada aku, kau tak minta pun selamat daripada gangguan aku, kau sibuk nak bergaduh dengan dia, padahal aku kat tengah tu. Sepatutnya kau gaduh dengan aku. Setan ketawa je. Memang kat akhirat ada dialog-dialog kan. Dia bagi tahu macam mana manusia akan menyesal, manusia baru sedar. Padahal dalam Quran dah bagi tahu siapa saudara kita, siapa musuh kita. Apalagi contoh dalam dakwah kadang-kadang sama-sama AJK misalnya, AJK surau ke AJK masjid kan, biasa juga gaduh-gaduh kan. Siapa AJK masjid kat rumah ni, biasa gaduh-gaduh sama-sama AJK ni. Standard lah, kita tak kata masjid ni okey, masjid ni gaduh. Tak, mesti ada punya lah. Buat organisasi ke apa, mesti ada selisih pendapat Tapi kita kena selalu ingat, beza pendapat ke nak gaduh ke, semua ni saudara kita. Apalagi dalam jalan menuju Allah. Ni main kelas kuliah sama-sama, kadang terasa hati tu ada kan. Booking tempat, tiba kena ambil tempat kan, biasa kan. Nanti kita sakit hati, itu ada. Tapi setan sebenarnya kat tengah-tengah nak suruh kita bergaduh dengan saudara kita. Jadi kena ingatlah, selama dia tu sesama kita, sesama Islam, sesama mukmin, sesama orang yang beriman dan sesama manusia juga, kita sentiasa nakkan kebaikan untuk dia. Dan kalau kita mula berfikir yang negatif, ingat tu setan yang suruh kita fikir negatif. Setan tu yang kita kena gaduh dengan dia, yang kita kena musuh dengan dia. Kita ada musuh, jangan risau. Orang yang suka bergaduh, okey, tak ada masalah. Gaduh dengan setan. Ada kan orang jiwa jihad lebih kan, dia kuat gaduh manjang. Ada memang kes ni. Dia kalau tak gaduh dengan anak dia, gaduh dengan suami dia. Kalau tak gaduh dengan suami dia, gaduh dengan jiran. Tak gaduh dengan jiran, dia gaduh dengan adik-beradik dia sendiri. Dia kadang-kadang gaduh pula dengan sepupu sepapat dia. Kadang gaduh pula dengan, kalau kerja dia gaduh pula dengan orang kerja. Dia memang suka bergaduh. Ni kalau pergi perang bagus masalahnya dia perempuan dan tak pergi perang. Lepas tu bila anak-anak dah besar, kahwin, gaduh pula dengan menantu. Dia memang suka gaduh. Jadi kalau kita fikir nak gaduh ni, ingat memang Allah cipta dalam diri manusia tu ada jiwa tu nak bergaduh. Jiwa nak bermusuh memang ada. Sebab kita ada musuh. Dan Allah bagi tahu siapa musuh kita. Jadi kena ingat, syaitan tu musuh kita. Kalau rasa mula nak bergaduh, mula nak benci orang, mula nak sakit hati, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup bukan kat orang tu, kat tengah-tengah lah. Ada setan yang cuba buat kita saling bermusuhan.
InsyaAllah sekadar tu, ni perbincangan kita yang terakhir daripada bab ni. Yang kesimpulannya daripada bab terakhir ni adalah bagaimana kita menyayangi saudara kita adalah pada sudut macam mana kita nak, paling penting kebaikan dia di akhirat. Kebaikan dia di akhirat, maka itulah yang akan kita lakukan kepada kawan-kawan kita. Sebagaimana kita nak masuk syurga, maka kita nak juga semua orang lain masuk syurga, atas dasar kasih sayang itulah. Dan kita berdiri di atas muka bumi ni dan kita bekerja bersama-sama dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, wallahu a'lam. Tamma bihamdillah. Buku ni selesailah dengan alhamdulillah. Kita sambung insyaAllah. Buku akan datang kita guna buku ni boleh. Wanita Syurga Permata Dunia. Saya tak bawa hari ni. Ni buku contoh saja. Nanti boleh bagi tahu nak berapa. Saya bawa berapa lah, sebab buku ni tebal. Kalau saya bawa banyak-banyak, lepas tu bawa balik semula berat. Harga dia 32, tapi senang kira 30. Kira 30. Baik, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.